Okey, jom kita sambung sikit soalan nombor 8. Okey, kita baca dulu. Darjah 8 menunjukkan gabungan sel kimia dengan sel elektrolisis bagi mengesan kehadiran arus elektrik. Sebiji mentol telah disambungkan pada litar itu. Okey. So kalau kita bedah sikit pasal sel kimia ni. Apa yang kita tahu tentang sel kimia? Bila sel kimia, elektrod dia berbeza. Sel kimia ni elektrod dia mesti berbeza. Maksudnya apa? Macam ni lah. Satu zinc, satu kuprum. So dekat sini ini adalah sel kimia. Kalau untuk sel elektrolisis pula, elektrod dia sama. Okey, elektrod dia sama. Kalau kata karbon, dua-dua ni adalah karbon. So belah sini ini adalah sel elektrolisis. Okey. Lepas tu lagi satu, kalau sel kimia dia tak ada bateri. Okey, dia tak ada bateri. So bila dia tak ada bateri, punca elektrik dia, perubahan tenaga dia daripada tenaga kimia kepada tenaga elektrik. Okey. Tapi kalau sel elektrolisis, dia ada bateri. Dia ada bateri. So bila dia ada bateri, perubahan tenaga dia daripada tenaga elektrik kepada tenaga kimia. Okey. So dalam kes ni kita tak ada bateri, kita tak ada voltmeter apa pun tak ada. Kita cuma ada mentol. So sekarang ni daripada mana punca elektrik tu? Daripada sini. Tindak balas kat sini, daripada tenaga kimia ni lah yang menghasilkan tenaga elektrik. Ni, menghasilkan tenaga elektrik. So bila datang ke sebelah sini, kat sini kan sepatutnya ada bateri yang beri sumber tenaga elektrik. Tapi sebabkan tak ada bateri, tindak balas dekat sini lah. Tindak balas kimia sini yang menghasilkan tenaga elektrik. Tu yang puncanya belah sini ada tenaga elektrik tu dan tukar kepada tenaga kimia kat situ. Okey. Lepas tu guna konsep anode cathode, kita lagi cikgu explain lah. Cuma ini cara nak identify beza mana satu sel kimia, mana satu sel elektrolisis. Okey. Alright, kita bedah kepada yang sel elektrolisis dulu. Konsep dia sama je. Kita ada anode. Cikgu tukar warna lain. Kita ada anode, kita ada kathode. Tapi kalau untuk sel kimia, anode ni adalah terminal negatif, kathode adalah terminal positif. Sebab dari segi nama dia kan, anode, A ni adalah anode, N ni adalah negatif terminal, O oxidation, D adalah donate elektron. So untuk sel kimia, anode tu adalah terminal negatif, kathode tu adalah terminal positif. Okey. So untuk menentukan anode, kita akan ambil nilai anode yang lebih negatif atau kurang positif. Itu dia punya cara dia. Kalau kathode pula berlawanan lah. So kita akan ambil nilai anode yang lebih positif atau kurang negatif gitu. Okey. So kita settlekan untuk sel kimia dulu. Okey, zinc. Nilai untuk zinc dia dah bagi dekat bawah. Zinc adalah negatif 0.76. So zinc ni negatif negatif 0.76. Kemudian lagi satu kuprum. Kuprum dia dah bagi positif 0.34. Positif 0.34. Okey. So kita kata anode kita nak ambil yang lebih negatif. So kalau kita tengok nilai, memang inilah negatif 0.76. Maksudnya dia lebih negatif. Sorry cikgu salah ni pula tadi. Bila anode mesti ambil yang lebih negatif atau kurang positif. So bila situasi macam ni, nilai kita ni memang lebih negatif lah. Negatif 0.76. So zinc lah akan jadi kita punya anode. So zinc akan jadi anode iaitu negatif terminal. So kuprum akan jadi kathode iaitu
positif terminal. Sebab kita kata tadi kathod akan lebih positif. Okay. Alright. So settle kat situ. Okay, now based on nama dia tadi kan, kita kata anode negative terminal. So anode negative terminal undergoes oxidation by donate electron. So bila kata donate electron, electron flow daripada sinilah. Elektron keluar daripada sini pergi ke sini. So bila kita kata dia donate electron, so zinc donate electron, dia akan jadi zinc 2 plus 2 elektron yang dia dermakan. Kenapa 2 plus? Sebab zinc kita memang hafal dia 2 plus. Inilah elektron yang dia dermakan tu, jalan ke sini. Macam tu. Okay. So settle dekat zinc. So bila kita kata zinc derma elektron, so bila dia discharge membentuk ion, so dia akan terkakis. Dia akan terkakis lah. Sebab itulah kita boleh guna istilah juga anode N akan nipis. Elektron ni akan menipis. Boleh faham untuk dekat anode. Okay. So kita ikut arah pergerakan elektron. Elektron datang ke sini pula. Okay, yang ni nanti cikgu selesaikan. Kita datang ke sini dulu. Okay, bila dekat sini, okay, apa yang berlaku? Okay. Bila dekat sini, ini adalah sel elektrolisis. Sel elektrolisis. Bila sel, kenapa cikgu kata dia sel elektrolisis? Sebab dua-dua adalah elektrod yang sama, iaitu elektrod karbon. Elektrod sama, sel elektrolisis. Okay. So bila sel elektrolisis, anode dia adalah terminal positif. Kathod dia adalah terminal negatif. Sebab dia akan guna bateri. Kan? Dia akan guna bateri. So, yang panjang ni adalah anode. Yang pendek, kita kan selalu macam, bukanlah nak body shaming kan, tapi kalau zaman cikgu sekolah dulu, orang yang pendek ni kita orang panggil kathod kan. Mungkin sebab benda ni kot cikgu pun tak ingat. Okay, ini yang pendek ni adalah kathod. So, dia berbezalah dengan yang ni tadi. Kalau kat sini, anode tu adalah negatif. Kan? Yang kat sini, anode tu adalah yang positif. Okey. Kemudian, satu perkara lagi. Dekat anode, anode akan tarik anion. Anion ni apa? Ion negatif. Kathod pula akan tarik cation. Cation tu apa? Cation tu adalah ion positif. Lumrahlah. Bila dia terminal positif, mestilah yang tertarik pada dia adalah yang negatif. Bila dia terminal negatif, yang tertarik pada dia adalah yang positif. Apa-apa pun dalam hidup ni mesti berlawanan. Kutub utara dengan kutub selatan. Magnet tu kan, mesti berlawanan. Mana ada yang sama. Kalau yang sama tu, kena check diri sendiri balik awak jadi macam tu. Okey. Lepas tu, okey, contoh bila cikgu kata anode akan tarik anion. Contohlah anion. Ada Cl- dengan OH-. Contohlah cikgu ambil Cl-. So, Cl- arrow Cl2 plus 2E. Contoh. So, kita boleh nampak kat sini. Dekat anode, dia akan donate elektron juga. Sama alkisahnya dekat-dekat tadi. Sama alkisahnya, anode akan donate elektron. Mana tadi? Anode akan donate elektron. Sama alkisahnya. So, sama dekat sini, anode akan derma elektron. So, kalau dekat kathod pula, kathod akan tarik cation. Contoh, Cu2 plus dengan H plus. Cikgu pilih Cu2 plus. Cu2 plus plus 2E arrow Cu. Nampak tak? Kathod akan terima elektron. Kathod T akan terima elektron. Anode N, ataupun anode dia dah ada kat sini, dah donate elektron kan. Boleh je ni N. Tak boleh. Betul. D. Betul. D derma elektron. Kalau kathod ada T terima elektron. Okey. So, bila kita dah tahu
Anod akan derma, katot akan terima. Katot terima. So, belah sini Y yang menerima elektron. So, dialah adalah katot. So, inilah Y lah kita punya katot. Iaitu negatif terminal. So, bila Y ni katot, dia terima. So, orang sini akan menerima lah. X ni akan menerima. Okey. So, nak jelaskan lagi betul ke tak betul. Okey, bila kita dah tahu, at least kita dah identify dia katot. Baru kita boleh check ion dalam ni. Sebab kita nak tahu siapa je. Ataupun sekarang ni cikgu dah explain. So, awak dah faham. So, lepas ni senang lah. Okey, bila sini anode, dia donate, sini terima katot. Awak dah tahu dah benda tu. Macam tu. Okey, lagi satu cara jahat dia sebenarnya, bila sebelah hujung dia negatif, belah sini pun dia akan negatif. Cuma negatif sini anode. Negatif kat sini adalah katot. Okey? Alright. So, bila kita buat cara yang macam ni, kita double check dekat sini. So, bila dalam larutan, kita ada kuprum 2 sulfat. So, cikgu ada Cu2+, cikgu ada H+, SO4 2- dengan OH-. Okey. So, kita dah tahu dia katot. Katot akan tarik kation. So, kation ni akan tertarik ke sini. Buat ni pula. So, kation yang akan tertarik kat sini adalah Cu2+ dengan H+. Dia orang ni yang akan tertarik. So, bila dia tertarik, okey, siapa yang akan dipilih untuk discharge? Dua-dua tertarik dekat dia. Dua-dua kation ni tertarik dekat katot ni tadi. Tapi, dua-dua ni tak boleh terima elektron tu. Hanya satu je yang boleh menerima elektron. Sebab itulah kalau kita buat latihan elektrolisis kan, dia akan tanya ion yang tertarik. Ada dua, Cu2+ dengan H+. Lepas tu dia ada ion yang discharge. Sebab dia akan pilih salah satu je untuk discharge, untuk menerima elektron tu. Okey? Okey. So, bila dalam kes ni, bila tentang faktor. Okey, bila tentang faktor elektrolisis. Sekejap. Okey. Bila tentang faktor. Okey, faktor dalam elektrolisis lah. Bila tentang faktor, dia ada 3 kan. Faktor 1 adalah nilai inut. Okey, faktor 1 adalah tentang nilai inut. Okey. Kalau faktor 2 adalah tentang kepekatan larutan. Wording ni kena hafal lah juga tau. Faktor 2. Sebab janganlah bila tu tak tahu faktor 1 tu apa Faktor 1 tu tentang nilai inut. Faktor 2 tu tentang kepekatan larutan. Faktor 3 tentang jenis elektron. Okey. So, cikgu, bila cikgu tengok soalan, cikgu akan identify faktor 3 dulu. Sebab faktor 3 ni paling senang tengok. Bila kita tengok, elektrod dia sama dengan elektrolit. Contohnya elektrod kuprum. Elektrolit dia larutan kuprum 2 sulfat. Sama kan elektrod dengan elektrolit. So, automatik dia akan pergi dekat faktor 3. Gitu. Macam ni. Karbon, kuprum. Tak sama. So, bila tak sama, automatik dia tak boleh pergi kepada faktor 3. Okey. Kalau faktor 1, confirm lah. Sebab dia ada perkataan cair. Kalau faktor 2, dia ada perkataan pekat. Okey. Kalau cair, faktor 1. Kalau pekat, faktor 2. Okey. Kalau tak ada benda tu, cikgu akan tengok. Okey, jap. Satu lagi. Elektrod. Kalau kat sini tadi, elektrod mesti sama dengan elektrolit kan, kuprum. Biasanya dia akan guna kuprum, argentum ke, automatik faktor 3. Kalau faktor 1 dengan faktor 2, elektrod dia mesti elektrod lengai. Contoh elektrod lengai yang selalu pakai karbon je lah. Okay. Alright, so berbalik pada tadi, kalau nampak faktor 1,
Kalau nampak cair, faktor 1. Kalau nampak pekat, terus pergi faktor 2. Okey, kalau tak ada benda tu, cikgu akan tengok ada tak ion halida. Kalau ada ion halida, kepekatan dia 0.001 ke atas, dia akan terus pergi pada faktor 2. Cikgu akan cari halida. Kalau tak ada halida, terus akan pergi kepada faktor 1. Gitu. Okey. Kalau tak ada halida, terus akan pergi faktor 1. Kalau ada halida, halida tu siapa? Halida ni halogen lah. Klorin, bromin, iodin, benda tu. Iodin jarang lah kan. Tapi benda tu lah. So, kalau ada je halida ni, cikgu akan hati-hati. Kalau ada je halida ni, cikgu akan hati-hati. Sebab, okay, kalau ada halida ni, cikgu akan hati-hati. Bila ada halida, cikgu tengok kepekatan dia pula. Kalau kepekatan dia 0.001 ke atas, menunjukkan dia pekat. So, dia adalah faktor 2. Macam tu. Okay. Kalau tak ada halida, terus pergi faktor 1. Tapi kalau ada halida, 0.0001 cair. So, bila cair, tak boleh dah pergi sini. Dia akan pergi ke sini. Macam tu. Okay. Boleh? Okay, lagi apa? Okay, itu je. Itu cara pemilihan. Okay, cara penggunaan. Untuk anode. Okay, untuk anode, untuk faktor 1, anode lebih negatif atau kurang positif. Okay, itu untuk faktor 1. Kalau faktor 2, kita akan pilih ion halida. Kita tak tengok nilai anode. Kita akan pilih ion halida. Kalau faktor 3, kita tak pilih mana-mana ion. Walaupun 2 orang datang kat kita ni, nak kat kita ni, tapi kita tak nak. Macam tu. Tak pilih mana-mana ion. So, apa yang berlaku? Atom logam elektrod yang akan discharge. Atom logam elektrod discharge. Okay, itu untuk anode. Manakala untuk kathod, bagi ketiga-tiganya sama je. Nilai anode mesti ambil yang lebih positif atau kurang negatif. Okay, kita try apply. So, sekarang cikgu tengah nak settlekan untuk kathod. Okay, elektrod karbon, koprom. So, bukan faktor 3. Okay, so cikgu tengok larutan. Ada tak perkataan cair pekat? Tak ada. Ada tak ion halida? Ion halida pun tak ada. So, bila tak ada, ni kan. Ion halida tak ada. So, automatik faktor 1. Okay. So, bila cikgu dah tahu, cikgu akan guna faktor 1. Okay, kita settlekan kathod dulu. Kathod, cikgu ada Cu2 plus dengan H+. Nilai Cu2 plus, 0.34. 0.34. Positif. Okey. Nilai untuk hidrogen 0.00. Panjang tau video ni. Nanti follow kat YouTube lah. YouTube lagi stable kan. Tak ada. Takut dia cut ke apa nanti. Okey. So, bila kathod ni kathod. Alamak. Kathod kita akan ambil yang lebih positif. So, siapa yang lebih positif kat sini? Confirm lah koprom. So, dekat sini koprom lah yang akan terima elektron. Cu2 plus 2E arrow Cu. So, dekat sini dia lah yang akan menerima elektron. So, bila Cu maksudnya benda akan perak terbentuk kat sini lah. Okay. Alright. Lepas tu, kita settle dekat sini pula. Okay. Bila ini adalah kathod, confirm lah ini adalah anode. X2 adalah anode. Bila anode, dia akan tarik anion. Siapa anion kita? Kita ada SO4 dengan OH. SO4 tu minus dengan OH minus. Dia lah yang akan tertarik. So, bila dia tertarik, okay, kita tengok nilai dia. SO4 tu minus adalah nilai dia positif 2.01. Untuk hidroksida, nilai dia positif 0.40. Okey. Untuk anode, faktor 1.
untuk anode faktor 1. Kita ambil yang lebih negatif atau kurang positif. So dekat sini positif kan. So kurang positif yang mana? Yang ni. So kita akan pilih OH minus. So bila OH minus, 4OH minus arrow 2H2O plus O2 plus 4E. Sebenarnya bila dia bagi benda ni extra mark tau dekat awak, sebab awak dah ada dah persamaan dia kan. Ni awak cuma terbalikkan je. OH, awak terbalikkan je kan. Tapi itulah, bila dia dah bagi persamaan, dia takkan minta dah lah persamaan setengah tu. Cuma at least awak boleh bantu awak lah untuk bedah dia. Okay. So bila awak dapat OH, okay, inilah dia. Okay, so OH akan derma elektron. Okay, tu yang elektron flow tadi. Bila sini, dia akan bergerak sini balik. Sebab dia akan derma elektron. Okay. So bila dekat sini dapat gas oksigen, maksudnya dekat sini kita ada gelembung gas tidak berwarna terhasil. Macam tu. Okay, settle dekat situ. Okay, dekat sini pula. Bila faham? Okay, so dekat sini kita ada kuprum. So siapa yang menerima elektron yang datang tu tadi? Kat sini elektron datang. Okay, jangan ambil kuprum. Secara logiknya lah, kalau kuprum terima elektron, dia akan jadi ion bercas negatif. Ada ke benda ni? Tak ada kan? That's why dekat sini bukan kuprum yang menerima. Siapa yang menerima? Berbalik pada katot. Katot akan tarik kation. Benda yang sama je. Katot akan tarik kation. Siapa kation kita? Cu2 plus dengan H plus. So samalah. Kita akan guna Cu2 plus. So Cu2 plus plus 2E arrow Cu. Gitu. Okey, boleh. Okey. Alright, itu je lah. Banyaknya. Itulah yang kita bedah-bedah tu. Okey. Itulah perjalanan dia. Daripada dia ni yang menderma. Dia derma elektron. Elektron sini diterima oleh siapa? Diterima oleh kuprum. Okey, lepas tu kat sini pula ion negatif dia tertarik kat sini. Ion negatif yang terpilih akan discharge donate elektron. So elektron keluar lagi. Dekat sini cation pula yang akan terima. Tu yang bila ada pergerakan elektron, itu yang arus elektrik terhasil. Mentol akan menyala sebab pengaliran elektron tu. Okey. Alright, setelah. Okey, kita tengok soalan. Nyatakan satu faktor yang mempengaruhi hasil elektrolisis pada elektron bagi elektrolisis larutan equal. So, faktor tadi ada 3 lah. Sama ada kita sebut tentang nilai inot ataupun kepekatan larutan. Ataupun kita sebut tentang jenis elektrod. Macam tu kan. Okey. Kemudian merujuk kepada sel 2, elektrod manakah merupakan anode? Sel 2 anode. Sel 2 anode. So X lah. So ini adalah X. Okey, settle. Nyatakan nama. Bila nama kena eja lah. Hasil yang terbentuk pada X. Okey, X ni tadi, yang ini hasil dia adalah gas oksigen. Sebab tu bila dapat soalan kita bedah dulu. So bila kita dah bedah, baru kita tengok soalan nak apa. So kita tinggal masukkan je lah. Macam tu kan. Kalau kita terus tengok soalan, nanti kita macam blur. Apa benda apa. So kita duk teka-teka. Tak payah, awak bedah je macam ni. Tapi jangan ambil masa yang lama sangat lah. Okay. Alright, lepas tu dia tanya terangkan jawapan. So bila terang, kita kena bagi tahu daripada awal lah siapa yang dipilih untuk discharge yang menyebabkan gas oksigen tu tadi. So yang menyebabkan gas, ya Allah, yang menyebabkan gas oksigen ni tadi adalah hidroksida. Okay. So kita cakap nilai inot ion hidroksida lebih salah. Nilai inot tadi kurang positif kan? Sekejap.
Anode OH minus tadi kurang positif. Okey. So nilai anode ion OH minus kurang positif. Awak eja tau. Dalam video cikgu memang short form tapi awak eja. Nilai anode ion OH minus kurang positif dari nilai anode ion siapa partner dia tadi? SO4 tu minus. Ion SO4 tu minus. So bila nilai anode dia kurang, so ion OH minus dipilih untuk discharge. Dipilih untuk discharge ataupun dinyah charge. Okey, kalau markah dia 3 kita bagi tahu. Ion hidroksida menderma elektron menghasilkan gas oksigen dan air. Gitu. Itulah cerita dia. Okey, boleh. Okey, saya aduk bateri pula. Okey. Metal menyala apabila litar dilengkapkan. Betul lah metal menyala tadi tu kan. Sebab ini menunjukkan terdapat arus elektrik. Terangkan bagaimana arus elektrik tu boleh terhasil. So ingat arus elektrik tu terhasil disebabkan oleh pergerakan elektron tadi tu. Pergerakan elektron yang bermula daripada elektrod zinc. Okey, so kenapa zinc bermula tadi? Okey, first sebab kenapa zinc sebagai anode? Sebab zinc tadi lebih negatif. Benda itulah kita cerita. Nilai anode zinc lebih negatif dari nilai anode kuprum. So bila dia negatif, dia jadi terminal anode tadi kan. Atom zinc menderma elektron. So 3 markah. Okey, lepas tu perjalanan dia, elektron bergerak dari elektrod zinc kepada elektrod karbon Y. Okey. Tapi ni baru kat sini. Tak boleh, tak selesai lagi. Dia kena sampai sini. Elektrod kuprum. Last dia lah perjalanan dia. So elektron bergerak dari elektrod zinc kepada elektrod kuprum. Gitu. Okey. Alright. Okey, last one. Aiman hendak mengubah nyalaan mentol supaya mentol menjadi lebih terang. Dia telah menggantikan zinc dengan magnesium. Dengan larutan zinc sulfat diganti dengan larutan magnesium sulfat. Okey, wajarkan. Okey, wajar. Okey, tak payahlah. Dia tak tanya wajar ke tak wajar kan? Okey, tak. Dia cakap, dia dah buat keputusan dah. Dia bukan tanya kita wajar ke tak wajar. Dia dah buat keputusan. Dia dah buat keputusan untuk gantikan zinc dengan magnesium. Zinc sulfat dengan magnesium sulfat. So, kita kena wajarkan, rationalkan sebab. Rationalkan keputusan dia. Okey, kalau kita tengok zinc negatif 0.76. Tapi magnesium lebih negatif. Negatif 2.38. So, bila dia lebih negatif, dia merupakan ejen dia merupakan ejen peroksidan yang lebih tinggi. So, dia mesti akan menghasilkan nyalaan nilai voltan yang lebih besar. Ataupun pendek ceritanya, bila nilai negatif tu lebih negatif, so dia memang akan menghasilkan nilai voltan yang lebih tinggi. Itu cerita dia. Okey. So, kita cakap nilai anode magnesium lebih negatif berbanding nilai anode zinc. Dia memang lebih negatif. So, nilai voltan sel yang terhasil lebih besar. Macam tu. Okey? Habis dah? Okey, habis. Alright, itu saja. Panjang tau. Kalau tak lepas kat TikTok tu, tengok kat YouTube.